Selamat sejahtera semua. Okey, jadi hari ini kita akan masuk bab yang baru, unit yang baru iaitu unit 6, iaitu mengenai sejarah kemerdekaan. Tetapi untuk topik ini, untuk unit ini kita ada dua bahagian iaitu bahagian 1 dan juga bahagian 2. Jadi pada hari ini kita akan belajar bahagian 1 terlebih dahulu. Okey, untuk unit 6 ini kita akan belajar tentang kemerdekaan. Okey, kemerdekaan tu awak sendiri pernah tahu kan, it's about freedom. Okey, the independence. Okey, so now kita dah merdeka. Jadi yang awak sambut kemerdekaan setiap tahun 31 Ogos tu itulah hasil daripada ini. Okey, jadi kita akan tengok dahulu mengenai inilah. Okey, kita tengok next slide. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okey, so of course lah kalau kita nak ke arah kemerdekaan mestilah kita ada orang-orang yang memperjuangkannya. Okey, tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Okey, tokoh ini maksud macam a figure or a leader yang macam but people lah, people yang memperjuangkan kemerdekaan. So, bukannya macam macam tu je kita merdeka. No. Mestilah ada orang yang dia berusaha. Okey, berusaha untuk dapatkan independence tu, untuk dapatkan freedom tu. Jadi awak kena fikirlah. Okey, fikirlah. Okey, bukannya macam kita macam terus kita tahu okey terus merdeka. No. Okey, sebab kita memang dilahirkan terus merdeka, right? Okay, but our parents, maybe ada parents kita yang masa dilahirkan tu mungkin tak merdeka lagi ataupun your grandparents maybe. Okay, so mungkin parents awak dah dilahirkan tetapi dah merdeka. Kita tak tahu. Okay, you kena tengok parents you tahun berapa mereka dilahirkan. Okay, sebab kita merdeka 1957. Okay, okay. So, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Okey, jadi kita ada 12 tokoh. Jadi, baiklah murid-murid kita akan lihat siapakah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, seperti yang awak lihat di sini. Tengok di sini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita akan belajar 12 ni. Okey, kita akan tahu apa yang mereka perjuangkan. Okey, apa yang mereka telah buat sehingga kan we get the freedom. We got the freedom now. Okay, what this person do to us? Okay, do to the country. Okay, so tokoh-tokoh inilah yang memperjuangkan kemerdekaan yang telah bersama-sama rakyat. Not just them, but also with the rakyat, with the citizen, usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemerdekaan. Jadi, marilah kita lihat siapakah mereka. Okey, kita akan tengok tokoh kemerdekaan yang pertama. Okey, let's see. Okey, jadi yang pertama ialah Dato' Onn bin Jaafar. Okey, so pada tahun 1946, Dato' Onn bin Jaafar dia pernah menjadi pengerusi Kongres Melayu. Okey, jadi saya nak awak tahu, okey, please take note Okey, Kongres Melayu ini ditubuhkan kerana untuk menentang Malayan Union. Okey, Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. Okey, jadi semasa ini Dato' Onn bin Jaafar menjadi pengurusi kepada Kongres Melayu. Kongres Melayu ni is like a pertubuhan, it's like a club lah. Okey, so pengerusi. Of course, the word of pengerusi is a
leader. Okay, jadi dia leader kepada Kongres Melayu. So, put that in your mind. Kongres Melayu adalah untuk menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. Okay, jadi seterusnya kita tengok tahun yang sama juga. 1946, Datuk On bin Jaafar merupakan yang dipertua pertama United Malays National Organisation, UMNO. Until now, still we have UMNO. So ini nama panjang dia. So awak tahu, we got UMNO. We just know the word of UMNO, but you tak tahu apa nama panjang dia, right? So here is United Malays National Organisation. So dia merupakan yang dipertua pertama. The first yang dipertua. So next, dia menjadi Menteri Besar Johor juga. Menteri Besar Johor, the Minister of Johor State. Dia pernah menjadi. Before this, dia pernah menjadi. So Datuk On bin Jaafar, dia sangat menentang. Dia menentang penubuhan Malayan Union dengan menyeru orang Melayu supaya bersatu padu. So dia menentang. Menentang is like you macam you tak suka. You macam contohlah kalau awak tak suka dengan seseorang ni, contoh ataupun awak tak suka dengan orang punya opinion ni, of course awak akan menentang. Contoh awak akan menentang, awak kata saya tidak setuju. Jadi awak dah menentang tu, maksud dia awak dah lawan dengan mulut lah. So kiranya awak tak suka, jadi awak melawan. Awak cakap saya tak suka macam ni. Jadi you menentang benda tu sebab you tak suka. So maksud dia Datuk On Jaafar ni dia menentang, dia tak suka dengan Malayan Union. Jadi dia menyeru orang-orang Melayu supaya bersatu padu. Menjadi in one group. Jadi one group orang-orang Melayu. Jadi orang-orang Melayu pada ketika itu tidak bersetuju. Not agree with the penubuhan Malayan Union because of mereka menggugat kedudukan raja-raja serta hak istimewa orang-orang Melayu pada ketika itu. Jadi they disturb the raja, the king's punya kedudukan, the king's position, and then the hak istimewa orang-orang Melayu. So that's why lah masa itu orang-orang Melayu memang mereka bersatu padu lah untuk menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. So the last one, Datuk On bin Jaafar menjadi pengasas Independence of Malaya Party, IMP. So that's it for Datuk On bin Jaafar. Jadi Cikgu nak awak take note dalam buku awak buat nombor 1 Datuk On bin Jaafar and then tulis 1946 dia jadi apa. Terus buat, tulis dekat sepi dia buat sengkang and then tulis pengurusi Kongres Melayu. And then 1946 jadi apa? Titik bertindih yang dipertua pertama. Tulis macam tu dalam notes awak. Jadi sebelum itu cikgu nak pesan juga tolong ingat muka dia ya. Kita tak tahu dalam peperiksaan mungkin dia nak trick awak, dia bagi awak muka sahaja. Mungkin dia bagi muka ke awak, siapakah ini? Jadi awak tak tahu muka dia, jadi salahlah awak jawab. Kita tak tahu muka dia. Jadi kita tak boleh nak teka muka siapa. Contohlah, macam mana cikgu nak teka kalau contohlah nama awak apa? Nama awak Siti. And then macam mana cikgu nak teka muka awak kalau cikgu tak tahu muka awak? Betul tak? Jadi of course lah cikgu kena tahu dulu, Siti macam ni muka dia. Jadi baru cikgu tahu, ini Siti. Macam tu. Jadi awak kena ingat muka-muka mereka ni. Sebab ini sangat penting. Bab 5 dan bab 6 memang sangat penting untuk awak ingat muka-muka mereka.
Okay, jadi tolong ya ingat untuk kebaikan awak juga. Okay, sebab perkara ini markah bonus sebenarnya. Okay, kalau awak ingat muka mereka, dah jadi markah bonus untuk awak. Okay, so kita tengok pejuang kemerdekaan yang kedua, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay, so jadi Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini, okay, pada tahun 1945, Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini merupakan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Okay, so saya nak awak tahu ya, okay, untuk PKMM ni sebenarnya mereka ni sangat menentang, okay, sebarang bentuk penjajahan Inggeris di tanah Melayu. Okay, the function of the PKMM, this club, this party is to menentang, okay, menentang sebarang bentuk penjajahan Inggeris di tanah Melayu. Okay, so pada tahun 1956 pula, dia mengetuai, awak tengok di sini cikgu highlight kan, dia menjadi ketua, okay, kepada Parti Islam Semalaya PAS. Okay, until now we still have this party, okay, we still have this party which is PAS. Okay, so this is the name, okay, of the PAS, okay, Parti Islam Semalaya, okay, the long name. Okay, the short name is PAS. Okay, the long name is Parti Islam Semalaya. Tolong ya, jangan ingat the short name sahaja ya. Tolong ingat the long name also. Okay, maybe in your exam dia tak bagi dekat awak short name and then awak tak tahu benda apa tu. Tolong ya, ingat long name juga. Okay, so dia merupakan ketua, the leader. Okay, the leader of the PAS Party. Okay, pada tahun 1956. Okay, so Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini memperjuangkan konsep Melayu Raya. Okay, so konsep Melayu Raya ini sebenarnya dia merupakan sebuah gagasan, okay, untuk menubuhkan sebuah negara merdeka yang menggabungkan tanah Melayu dan Indonesia. Okay, so konsep Melayu Raya, cikgu ulang sekali lagi, dia merupakan satu gagasan, okay, untuk menubuhkan, untuk create a country that freedom, sebuah negara merdeka yang combine, okay, combine tanah Melayu and Indonesia. Okay, so this is konsep Melayu Raya. Okay, so next, okay, dia memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS. Okay, KRIS. Okay, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Okay, tolong ingat ya. Okay, kalau ada sebut je perkataan Indonesia, tolong ingat Burhanuddin. Okay, Dr. Burhanuddin. So, dia ada kena-mengena dengan Indonesia. So, hari yang kat sini pun konsep Melayu Raya adalah, konsep Melayu Raya adalah untuk menggabungkan sebenarnya. Menggabungkan tanah Melayu and Indonesia. Okay, so you know right, tanah Melayu is Malaysia, right? Okay, so jangan lupa benda tu. Okay, so kita tengok lagi. Next slide. Okay, this is Ahmad Bostamam. Okay, Bostamam, Ahmad Bostamam. Okay, this is his picture. Actually, nama dia Ahmad Bostamam ni sebenarnya nama pena dia. It's not the real name sebenarnya. Okay, it's just nama pena. It's like gelaran lah. Okay, macam contoh panggil nama macam nama cikgu Zulaika and then you call me Ika, right? So macam nama gelaran macam tu. Okay, so nama ni sebenarnya bukan nama dia. Okay, so nama ni sebenarnya dia guna untuk dia buat newspaper. As you can see here, buat newspaper, right? Yeah, so he used this name masa dia create the
the news. Okay, create the news. That's why dia tak reveal dia punya nama sebenar dia. Okay, so tengok. Okay, so pada tahun 1946, Ahmad Bostahmam merupakan ketua, okay, the leader of Angkatan Pemuda Insaf, API. Okay, so awak tengok di sini dia jadi ketua. Ketua Angkatan Pemuda Insaf, API pada tahun 1946. Okay, next pada 1955 pula, okay, Ahmad Bostamam menubuhkan Parti Rakyat Malaya, PRM. Okay, dia menubuhkan, dia create, okay, dia create a party that name Rakyat Malaya, Parti Rakyat Malaya, PRM. Okay, kalau ingat and then take note ya. Sebab lain-lain tokoh, lain-lain mereka perjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Okay, jadi awak tak akan confused pun. Okay, so next, the last one, menerbitkan Akhbar Suara Rakyat dan Voice of the People. Okay, so Voice of the People is in English, Suara Rakyat is in Melayu lah. Okay, so Akhbar is newspaper. Okay, so the newspaper is bahasa Melayu newspaper. Okay, yang dibuat oleh Ahmad Bostamam sendiri. Okay, this is the newspaper. So you can see here, ini surat khabar yang dibuat olehnya. Okay, so dah habis untuk Ahmad Bostamam. Jadi kita tengok tokoh yang seterusnya. Okay, so ini Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay, siapa yang tahu pasal tokoh ini? Tak tahu? Awak tahu tak siapa ni? Okay, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini ialah merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okay, jadi Perdana Menteri kita yang sekarang siapa? Anwar Ibrahim, right? Okay, so ini Perdana Menteri pertama kita. Okay, Perdana Menteri pertama kita. Jadi, saya nak awak take note. Okay, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan Perdana Menteri yang pertama dan gelarannya ialah Bapa Kemerdekaan. Sebab apa dia dapat gelaran Bapa Kemerdekaan? Sebab dia yang dapatkan kemerdekaan. Macam sebelum ni cikgu dah pernah cerita dekat awak. Okay, dia pergi ke London untuk dapatkan kemerdekaan. Dia buat rundingan dengan British untuk dia sign the contract, right? Sign the agreement. Okay, untuk dapatkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Okay, ini dia orang dia. Okay, tolong ingat muka dia. Ini kita punya tokoh kita yang menjadi Perdana Menteri yang pertama dan juga merupakan bapa kemerdekaan. Okay, so Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dia menjadi Dipertua kedua UMNO. Okey, dia menjadi Dipertua kedua UMNO dan pada 1952, okey, ini sebelum kemerdekaan, right? Sebab kita merdeka 1957. Okey, ini 1952, dia menjadi pengasas Parti Perikatan. Okey, cikgu nak awak take note benda ni. Cikgu tak tulis dalam slide tapi cikgu nak awak take note benda ni. Okey, so Parti Perikatan. Okay, until now we have Parti Perikatan, right? Okay, so yang awak dengar hari tu masa kita ada election tu kan? Okay, so we have Parti Perikatan. But this Parti Perikatan is different lah. Okay, different than now lah. Okay, so cikgu nak awak take note pada Parti Perikatan. Parti Perikatan dia menggabungkan. Okay, Parti Perikatan menggabungkan UMNO, okay, this UMNO, okay, menggabungkan UMNO, MCA, and also MIC. Okay, so
dia combine. Okay, combine UMNO, MCA, and MIC. Okay, please take note. Okay, this is knowledge for you. Okay, so itu ialah parti perikatan. Not just you just dengar parti perikatan, tapi you tak tahu apa sebenarnya yang ada dalam parti perikatan tu. Okay, so apa yang ada dalam parti perikatan? Ada first kita ada UMNO, kedua kita ada MCA, dan yang ketiga kita ada MIC. Okay, tulis dalam buku awak. Okay, jadi pada tahun 1956 pula, okay, Tunku Abdul Rahman mengetuai. Okay, dia menjadi ketua rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okay, macam sebelum ni Cik dah pernah cerita dekat awak. Okay, Tunku Abdul Rahman, dia yang berunding. Okay, dia yang talk with British people, with British leader, okay, to get the kemerdekaan, the Tanah Melayu kemerdekaan, right? Betul tak? Okay, because the last one is British and then we merdeka, right? So of course, okay, Tunku Abdul Rahman, dia pergi ke London and then dia discuss dengan Presiden. Dia discuss dengan Presiden British and then untuk dapatkan kemerdekaan tu. Jadi, dia pergi beramai-ramai. Dia bukan pergi seorang sahaja ya. Dia pergi dengan dia punya pejuang yang lain. Nanti kita akan tengok untuk tokoh-tokoh yang lain. Dia ada ikut Tunku Abdul Rahman juga. Okay, so rombongan ni, cikgu nak awak tahu rombongan ni dia a group of people lah, banyak sebenarnya. Okay, so dia jadi ketua kepada a group. Okay, dia jadi ketua kepada a group. Okay, a group of untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu ke London. Jadi, dia merupakan ketua lah rombongan tersebut. Okay, the leader of the group lah. Okay, so the last one tadi cikgu dah cakap. Okay, dia merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okay, so kena ingat dalam kepala awak, tolong ya. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri yang pertama. Okay, so dia digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Okay, so next kita tengok. Okay, tokoh yang seterusnya iaitu Ishak Haji Muhammad. Ishak Haji Muhammad. Tolong ingat ya muka dia. Okay. Okay, pada tahun 1934, okay, Ishak Haji Muhammad, dia meletakkan jawatan. Okay, meletakkan jawatan sebagai magistrat kelas 3 kerana melibatkan diri dalam politik. Okay, so before dia masuk dalam politik, okay, politik things, okay. So before dia masuk, dia sebenarnya merupakan magistrat kelas 3. Okay, dia merupakan magistrat kelas 3. Tetapi sebab dia nak melibatkan diri, dia nak involve in politics, so dia meletakkan jawatan. Okay, dia meletakkan jawatannya and then dia fokus in politics. Okay, so dia tak kerja lagi sebagai magistrat kelas ke-3. Okay, so Ishak Haji Muhammad juga menjadi pengasas Akhbar Utusan Melayu. Okay, so cikgu tahu sekarang awak semua dah tak baca dah newspaper, right? Okay, kalau awak tak baca newspaper pun, kita still have in online. Okay, we still have newspaper in online, right? Okay, so actually Utusan Melayu until now we still have, okay, the newspaper of Utusan Melayu. So, Ishak Haji Muhammad ni merupakan pengasas, okay, the people that create the Utusan Melayu newspaper. Okay, so ni the owner dia sebenarnya. Okay, the first one yang create. Okay, yang create the akhbar, that create the newspaper. Okay, so the newspaper names is Utusan Melayu. Okay, so pada tahun 1957, okay, Ishak Haji Muhammad memimpin Parti Buruh Malaya. Okay,
So dia memimpin Parti Buruh Malaya. Okay, so that's it for Ishak Haji Muhammad. Okay, so let's see. Okay, tokoh seterusnya namanya ialah Abu Bakar Al-Baqir. Abu Bakar Al-Baqir. Okay, so Abu Bakar Al-Baqir, okay, pada tahun 1934, beliau menubuhkan Mahat Al-Ihya Al-Sharif. Okay, menubuhkan Mahat Al-Ihya Al-Sharif. Okay, actually, I want you to know that Mahat ni is like a school lah, but the school for Islam lah, Islam people. Okay, so Mahat ni dia a school for Islam people. Okay, untuk macam to get knowledge about more about Islam lah. Okay, so ini kiranya Abu Bakar ni dia create a school lah, create a Mahat. Okay, create a Mahat Al-Ihya. So Al-Ihya ni nama dia. Al-Ihya Al-Sharif. Al-Ihya Al-Sharif nama dia. Okay. So pada tahun 1948 pula, okay, Abu Bakar Al-Baqir menganjurkan persidangan Majlis Agama Tertinggi Semalaya. MATA. Mata. Okay. So dia menganjurkan persidangan. Okay, persidangan Majlis Agama Tertinggi Semalaya. Okay, so dia yang anjurkan persidangan tersebut. Okay, so pada tahun 1948. So all of this is before kemerdekaan. Okay, so after kemerdekaan tak ada kat sini. So all of these tokoh yang cikgu cerita daripada awal tadi sampailah sekarang, semuanya sebelum kemerdekaan. Apa yang mereka buat untuk dapatkan kemerdekaan tu. Okay. So, next. Tahun yang sama, 1948. Dia mengetuai Hizbul Muslimin. Okay. Dia merupakan ketua Hizbul Muslimin. So, as you can see here. Okay. Hizbul Muslimin ini merupakan parti Islam yang pertama di tanah Melayu. Okay, so dia merupakan parti Islam. Okay, sebenarnya ini Hizbul Muslimin ini ialah parti Islam. Okay, so parti Islam, the first parti Islam yang ada di tanah Melayu. So the name of the party is Hizbul Muslimin. So Abu Bakar Al-Baqir merupakan ketua of this party, of this Islam party. Okay, so okay, still focus on it. Okay, okay, ada sikit lagi. We just focus sampai habis. Okay, so kita tengok the next one is Tun Tan Cheng Lock. Okay, Tun Tan Cheng Lock. Okay, so Tun Tan Cheng Lock, apa yang dia buat untuk memperjuangkan, untuk dapatkan kemerdekaan tu? Okay, so the first one, pada tahun 1945. Okay, Tun Tan Cheng Lock, dia merupakan Presiden All Malayan Council of Joint Action, AMCJA. Okay, All Malayan Council of Joint Action. Okay, so dia presiden, the leader of this party. Okay, pada tahun 1945. Okay, pada tahun 1949 pula, beliau juga presiden, okay, a leader also, okay, of Malayan Chinese Association, MCA pertama, yang pertama. So dia merupakan ketua, okay, for this party, Malayan Chinese Association, MCA. Okay, jadi awak ingat tadi yang cikgu dah kata, Parti Perikatan Combine, UMNO, MCA and also MIC. Okay, so MCA include in Parti Perikatan also. Okay, so Tun Tan Cheng Lock membawa MCA bergabung dengan UMNO. So you can see here. Okay, tadi cikgu dah kata dekat awak.
Okay, so Tun Tan Cheng Lock ni yang membawa MCA sebab apa? Dia pun ketua kan, and then dia bolehlah bawa. Okay, this party to combine with UMNO. Okay, be a one name. Okay, be a big group. The name of the big group is Parti Perikatan. Okay, so Tun Tan Cheng Lock ni dia memupuk perasaan taat setia masyarakat Cina kepada negara. Okey, so dia taat setia masyarakat Cina tu dia ada dipupuk dalam diri dia sebenarnya. Okey, kepada negara. Okey, so that's it for Tun Tan Cheng Lock. Okay, so we still have 5 tokoh lagi. So we continue sampai habis. Okay, so the next one kita ada Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okay, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okay, so you can see here menjadi ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okay, so Tun Abdul Razak, okay, awak tengok dia menjadi ahli. Okay, dia menjadi ahli rombongan. Okey, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Tadi cikgu dah cerita dekat awak. Okey, Tunku Abdul Rahman. Dia menjadi ketua rombongan. Okey, the leader of the group. Tapi Tun Abdul Razak, dia menjadi ahli. Okey, Tun Abdul Razak ni lah yang mengikut. Okey, mengikut Tunku Abdul Rahman ke London. Okey, untuk dapatkan kemerdekaan. Okay, so pada tahun 1956 pula, okay, Tun Abdul Razak memperkenalkan Penyata Razak. Okay, ini cikgu nak cerita terlalu banyak mengenai Penyata Razak ni sebenarnya. Okay, tapi nanti awak akan belajar juga Penyata Razak ini. Okay, jadi awak sekarang cikgu nak fokus, just awak ingat je. Okay, so dia yang memperkenalkan Penyata Razak. So awak tengok je perkataan Razak, of course Tun Abdul Razak. Okey, cikgu tak nak awak ingat benda lain. Cikgu nak awak ingat yang ni sahaja. Okey, kalau buat siapakah yang memperkenalkan Penyata Razak? So when you see the word of Razak, so of course Tun Abdul Razak. Okay, put that in your mind. Okay, so pada tahun 1956. Okay, so 1957 pula yang merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pertama. Okay. So, Tun Abdul Razak ni, kan tadi cikgu dah cakap kat awak, Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri yang pertama. Jadi, Tun Abdul Razak merupakan timbalan. Okay. Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pertama. Contohnya, okey, Tunku Abdul Rahman, dia nak meletakkan jawatan ataupun dia telah meninggal dunia. Jadi, Tun Abdul Razak yang menjadi pengganti dia. Okey, faham? Okey. So, the last one is menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okay, so dialah Tunku Abdul Razak lah. Okay, yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okay, macam tadi cikgu dah kata dekat awak. So, kalau Tunku Abdul Rahman meninggal dunia ataupun dia nak meletakkan jawatan dia, okay, jadi Tun Abdul Razak lah yang menjadi pengganti dia. Okay, menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi, bila cikgu kata macam tu, jadi awak kena tahu yang Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri yang kedua. Okay, so the gelaran for Tun Abdul Razak is Bapa Pembangunan. Okay, so please take note ya. Okay, Bapa Pembangunan. Okay, Pembangunan. Okay, so next kita tengok. Okey, ini tokoh yang seterusnya. Okey, nama dia ialah, nama beliau ialah Dato' Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz. Okey, so ini mukanya.
Tolong ingat ya, ini mukanya, muka Dato' Abdul Wahab. Okey, apa yang Dato' Abdul Wahab perjuangkan untuk dapatkan kemerdekaan? Okey, kita tengok sama-sama kita lihat. Okey, pada tahun 1946, Dato' Abdul Wahab merupakan setiausaha UMNO pertama. Okey, so dia, beliau. Okey. So, beliau ialah setiausaha UMNO pertama. Okey, pada tahun 1946. Okey, so pada tahun 1956 pula, dia mewakili, beliau mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okey, so Dato' Abdul Wahab juga mengikut Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Abdul Razak ke London untuk mendapatkan kemerdekaan di sana. Okey, untuk mendapatkan kemerdekaan di sana tu maksud cikgu mereka hendak menandatangani agreement, perjanjian untuk mendapatkan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okey, jadi Dato' Abdul Wahab dia menjadi Menteri Besar Perak pertama. Okey, Minister of Perak State yang pertama. Okey, the first Minister of Perak State. Okey, so awak ingat ya, ada 3 sahaja. Sangat senang untuk awak ingat ya. Okey, seterusnya. Okay, so we have, nama beliau ialah Tun H.S. Lee. Okay, Tun H.S. Lee. Okay, apa yang beliau perjuangkan? Mari kita lihat. Okay, pada tahun 1949, okay, Tun H.S. Lee mengetuai MCA Selangor. Okay, dia jadi ketua for the MCA Party of Selangor. Okay, so dia jadi ketua lah. Okay, untuk parti MCA dekat Selangor. Okay, pada tahun 1949. Okay, so Tun H.S. Lee juga menjadi pemimpin. Okay, menjadi pemimpin penggerak kerjasama UMNO dan MCA. Okay. So, tadi siapakah yang membawa MCA bergabung dengan UMNO? Siapa ingat? Siapa? Nanti cikgu nak awak bagi tahu dengan cikgu ya, siapa yang membawa MCA, parti MCA ke dalam parti perikatan dengan UMNO. Siapa? Okey, cikgu nak awak tulis dalam komen di YouTube nanti. Okey? So, nanti awak sertakan jawapan awak ya. Okey. Penggerak. Okey, dia merupakan penggerak juga ke arah kerjasama antara kaum. Okey, jadi awak kena tahu bukannya kita ada kaum Melayu sahaja ke, kaum India sahaja ke, kaum Cina sahaja ke dalam Malaysia. So we have banyak kaum. Okay. Kalau nak belajar kaum ni memang sangat banyak. Sebab kita ada lagi kaum dekat Sarawak. Ada kaum Iban, kaum Bidayu. And then kat Sabah kita ada kaum Kadazan Dusun lah. Banyak. Kaum Murut lah, kaum apalah. Banyak lagi. Okay, jadi awak nak tahu semua kaum ni memang sampai bila-bila pun kita tak habis kelas kita hari ni. Jadi saya cuma nak awak tahu sekarang ni untuk unit 6, tolong ingat ya. Okey, untuk unit 6 kita ada kaum yang terbesar iaitu kaum Melayu, Cina dan India lah dekat dalam Malaysia. Jadi Tun H.S. Lee ni dia merupakan penggerak ke arah kerjasama antara kaum, not just Melayu, Melayu with Melayu only.
India with India only. China for China only. No lah. Okay, kita kena bekerjasama. Okay, so Tun H. Lee ni lah merupakan penggerak, okay, yang membuatkan kaum itu bekerjasama antara satu sama lain. Okay, so Tun H. Lee, okay, pada tahun 1956 juga menjadi ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Okay, so tadi kita dah ada dah 3 orang tadi dekat depan. Okay, so the first one yang ketua, yang jadi ketua ialah Tunku Abdul Rahman, and then Tun Abdul Razak, and then the third one is siapa? Ingat tak lagi siapa? Tak ingat dah ni. Betul tak? Okay, so yang ketiga ialah Dato' Abdul Wahab. Okay, yang ketiga ialah Dato' Abdul Wahab merupakan pengikut juga. Dan yang keempat ialah Tun H.S. Lee. Dia juga menjadi ahli rombongan. Okay, ahli rombongan. So dia ikut jugalah. Okay, ke London. Faham? Okay, so Tun H.S. Lee juga menjadi Menteri Kewangan Persekutuan Tanah Melayu pertama. Okay, kewangan. Ya, awak tahu kan mengenai kewangan. Okay, so dia jadi minister. Okay, minister about kewangan. Okay, about money. Okay, senang cikgu nak cakap kat awak. Cikgu tak nak complicated dengan awak. Jadi senang je. Kalau awak dengar je kewangan ni, it's about economy lah, it's about money lah, it's about bank lah. Okay, macam sebelum ni cikgu pernah cerita dekat awak. Okay, dalam kelas. Jadi, so dia merupakan the first minister. Okay, the first minister of the kewangan. Okay, so we finish for Tun H.S. Lee. Next, kita tengok Tun V.T. Sambatan. Tun V.T. Sambatan. Okay, so apakah yang beliau perjuangkan untuk dapatkan kemerdekaan? So, let's see. Okay, so the first one, kita ada, okay, pada tahun 1955, okay, Tun V.T. Sambatan, okay, menjadi Presiden Malayan Indian Congress, MIC kelima. Okay, so cikgu nak awak ingat, okay, tadi cikgu dah kata, cikgu ulang lagi dekat awak supaya awak ingat. Okay, so Parti Perikatan combine UMNO, MCA and also MIC. So UMNO is for Malay. Okay, pada masa dahulu sahaja ya, jangan confuse dengan masa sekarang. Sekarang already different. Okay, sebelum kemerdekaan perkara ini, tolong ya, jangan samakan dahulu dengan sekarang. Okay, ini dahulu punya cerita sebelum kemerdekaan. Okay, so menggabungkan UMNO is for Melayu, MAC is for orang Cina, and then MIC is for orang India. Okay, parti for orang India. Okay, jadi Tun V.T. Sambatan merupakan presiden, okay, ketua for the MIC yang kelima. Okay, yang kelima. Okay, so pada tahun 1957 juga, awak tengok di sini Tun V.T. Sambatan also menyertai rombongan kemerdekaan. So, we already have 6 orang, okay, yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Okay, so the last one, dia menjadi Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu pertama. Okay, so Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu pertama, the Minister of Health. Okay, the Minister of Health, Minister Health yang pertama, the first one. Okay, so Tun V.T. Sambatan, tolong ingat ya. Okay.
Okay, so the last one of the toko yang number 12. Okay, number 12 iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Okay, so Tun Dr. Ismail ini pada tahun 1951 menjadi timbalan yang di-Pertua UMNO. Okey, so dia menjadi timbalan yang di-Pertua UMNO. Okey, contohnya siapakah presidennya? Siapa yang menjadi ketua UMNO pada ketika itu? Okey, kalau siapa yang menjadi ketua UMNO pada tahun 1991 itu, dia meninggal dunia ataupun dia nak meletakkan jawatan. Jadi, Tun Dr. Ismail lah akan menjadi pengganti dia yang akan menjadi ketua kepada UMNO lepas ketua UMNO itu meninggal ataupun dia sendiri yang hendak meletakkan jawatan. Okey. So, pada 1951 hingga 1952 juga, okey ni pula, okey menjadi wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk parti perikatan. Okey, cikgu nak awak tahu bukannya you just say okay, let's we combine lah, combine our party. No, not just by mouth, not just by mulut. Okay, you have to discuss first. Discuss dulu. You have to do the agreement. Apa yang you nak buat if you combine? Apa benefit dia? Okay, semua you have to discuss first. Okay, not just you say, let's combine lah. No, bukannya macam tu. Okay, so you have to discuss first. Okay, of course lah, awak kena nak gabungkan parti ni, parti yang besar. Okay, parti besar orang Cina, parti besar orang India and parti besar orang Melayu. Okay, awak nak combine. Of course, awak kena berbincang, discuss. Okay, apa yang awak nak buat. Apa yang awak nak buat in the future. Okay, for the rakyat. And then for yourself, apa yang awak nak buat sebenarnya for the party. Apa? Okay, jadi Tun Dr. Ismail ni lah yang menjadi wakil kepada UMNO untuk berunding. Okay, berunding is discuss. Okay, untuk discuss dengan MCA about to combine to be a party perikatan. Okay, so Tun Dr. Ismail ni lah yang jadi volunteer. Okay, for the UMNO to discuss with MCA. Okay, to combine to be a party perikatan. Okay, so that's it for the bahagian satu. For the tokoh-tokohnya, kita ada 12 tokoh. Tolong ya, ingat muka dia, ingat muka setiap tokoh itu dan juga ingat namanya. Okay, cikgu tahu bab ini sangatlah sukar, tetapi tolong ya cuba. Okay, untuk diri awak juga. Bukan untuk diri cikgu, tapi untuk diri awak. Okay, baca slow-slow. Slow-slow baca. Jangan paksa diri. Jangan terlalu paksa diri untuk ingat. You still have time. Okay, baca perlahan-lahan dengan keadaan yang tenang. Jadi awak akan boleh ingat. Okay, tolong ya usaha betul-betul. Okay, awak sudah tahun 5, tahun depan dah nak tahun 6. Okay, please do your best. Okay, jangan kata dekat cikgu, cikgu saya apa tu nanti bila dah habis exam you said cikgu saya give up dah lah, saya already give up apa tu soalan tak nilai pula, tapi you usaha tak? Cikgu tanya awak usaha tak? Kalau usaha mungkin nanti awak boleh dapat keputusan yang elok. Jangan cakap give up. Bukannya it's not time for you to give up apa ke sekarang ni. No. Usaha dulu. Sekarang ni awak tak exam lagi. Awak still have time to usaha. Okay. Jadi tolong ya ingat namanya, ingat apa yang dia perjuangkan dan ingat mukanya. Okay. Cikgu tahu banyak ada 12 tokoh tapi cuba ingat. Okay. Do your best. Okay, jadi jika ada sebarang soalan, okay, awak boleh WhatsApp cikgu. Okay, boleh minta nombor saya dekat guru kelas awak.
Okey, untuk WhatsApp saya jika ada sebarang soalan ataupun kamu boleh bertanya kepada guru kelas kamu dan guru kelas kamu akan menyampaikan pertanyaan kamu itu kepada saya dan saya akan memberikan jawapan as soon as possible lah. Okey, kalau ada soalan tanya cikgu. Jadi nota-nota yang cikgu dah explain ni, cikgu dah terangkan kepada awak, saya nak awak tulis dalam buku merah awak. Okey, tulis nota. Ini untuk kebaikan awak. Okey, bukan untuk kebaikan saya. Sebab perkara ini kita tak tahu. Mungkin ada dalam peperiksaan. Kalau ada pun kita tak tahu. Amount soalan tu banyak ataupun sikit. Okey, kalau banyak, habislah. Okey, tolong ya fokus untuk bab ini. Sebab bab ini sangat sukar daripada bab-bab yang lain. Okey, bab ini dan juga bab 5. Sangat sukar sebab awak perlu ingat tentang tokoh, tentang pejuang. Okey, nama dia, muka dia, apa yang dia memperjuangkan. Okey, tolong ya. Okey, jadi ini soalan latih to be. Okey, setelah kita dah bincang tadi, kita dah tengok tadi semua tokoh tadi. Okey, jadi cikgu ada soalan untuk awak. Jadi soalan yang pertama, cikgu nak awak tulis dalam buku awak dan jawab soalan tersebut. Cikgu akan semak lepas buku sekolah. Dan ada soalan yang kedua juga. Okey, soalan pertama dan kedua. Okey, ada dua soalan saja. Awak jawab soalan ini. Okey, tengok balik nota awak yang kita dah bincang tadi. Okey, jadi cuba jawab. Okey, salah tak apa. Tapi at least you try, right? Okey, cuba dahulu. Salah tu kita bincang lain sebab bukannya salah dalam exam. Kalau salah dalam exam kita dah tak boleh nak ubah. We cannot change anymore. If you wrong, still wrong lah. Okay, I cannot give you extra marks or what because especially for the objective question, I cannot give you lagi extra marks ke apa ke because you already salah. Okay, but sekarang ni we still in class. Okay, if you salah, if you make mistake, it's okay. Okay, cikgu pun tak marah awak. Okay, awak buat kesilapan tapi awak dah tahu, okay, saya buat kesilapan ni, saya buat kesilapan tu. So next, if you got the question again, and then you will know, okay, oh ini bukan jawapan dia, oh ini jawapan dia. You dah tahu benda tu. So, actually kalau kita learn daripada kita punya mistake pun, it's a good thing sebenarnya. Okay, so try, refer to the notes and then answer the question. Okay, so write in your book also lah. Okay, so if you have any question, please ask me. Okay, cikgu ada je bila-bila masa. Okay, tolong tanya saya kalau ada soalan. Okay, so for the bahagian 2, mungkin esok cikgu akan beri kepada awak ataupun lusa cikgu akan beri kepada awak. Okay, so stay tune lah. Okay, bye. Terima kasih.